Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi kesempatan untuk kali ini kita sama-sama untuk mengisi ruang dalam rancangan online, iaitu insya-Allah pada petang ini kita akan cuba mengisi ruang iaitu dalam segmen ibadah pesakit bersama saya Ustaz Muhammad Zulkifli bin Awang, merupakan pegawai agama Hospital Pakar Islam. Namun sebelum itu marilah sama-sama untuk kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan bacaan umul kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesihatan untuk sama-sama untuk kita melihat rancangan ini. Jadi sesiapa yang sedang mendengar ketika ini, pertama sekali saya ucapkan terima kasih dan marilah sama-sama untuk kita menonton dan untuk kita mendengar sesi ini supaya kita melihat ibadah kita ini bukan sekadar main-main, tapi kita serius dalam melaksanakan ibadah yang dituntut oleh Allah SWT dalam rukun Islam sebenarnya. Okey, kita bicara tentang ibadah pesakit. Okey, ramai kan apabila masuk sahaja tentang ibadah pesakit, ramai di kalangan kita keliru. Dan ini yang menyebabkan kalau kita tengok kajian-kajian sebelum ini menyatakan bahawasanya apabila seseorang itu masuk sahaja ke hospital, maka yang berlakunya adalah peratusan untuk pesakit itu solat adalah nisbahnya sangat kecil. Ada kajian daripada pelbagai agensi. Boleh dikatakan hanya 20% sahaja, 20% sahaja pesakit yang masuk ke hospital melaksanakan ibadah
Okey, melaksanakan ibadah terutamanya solat. Okey. Tapi pada petang ini insya-Allah kita sama-sama fokuskan kepada ibadah yang sangat signifikan dalam hidup kita. Apabila kita bicara tentang hukum fiqh, maka kita akan berbicara tentang bersuci ataupun dalam bahasa Arabnya adalah taharah. Okey. Kita tak nak fokuskan kepada yang lain, tapi kita nak fokuskan kepada wuduk pada petang ini. Okey. Sebab apa? Sebab apabila ramai di kalangan pesakit yang masuk ke hospital, dia panik. Okey, sebab kebiasaan kita apabila ambil wuduk, kita akan rangkumkan keseluruhan daripada basuh tangan sampailah ke kaki. Apabila masuk ke hospital, dah ada alat-alat bantuan, tiba-tiba macam mana untuk kita berkumur. Okey. Jadi pada petang ini insya-Allah kita nak fokuskan kepada wuduk. Sebab apa? Sebab ibadah penting. Apabila sebut ibadah pesakit, nak tak nak kita akan berjumpa dengan wuduk. Okey. Dan apabila wuduk, maka pertama sekali apabila masuk hospital, pertama yang berlaku dalam diri seorang pesakit adalah ada beranular ataupun ada drip. Okey, itu. Tapi pada petang ini kita tak nak bicara yang tu dulu. Kita hanya nak bicara tentang ayat Quran dalam surah Al-Maidah seperti mana yang tertera di skrin ini, tertera di whiteboard ini. Kita nak baca sama-sama dan untuk kita melihat sebenarnya di mana peri pentingnya untuk kita faham tentang ayat Al-Quran ini. Okey. Jadi ayuh sama-sama, siapa yang sedang mendengar boleh buka surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Mari sama-sama untuk kita tadabbur pada ayat ini dan kita melihat apa sebenarnya yang berlaku pada ayat ini dan suruhan Allah SWT kepada kita dan kita perlu ambil tanggungjawab ini. Okey. Pada ayat ini kalau kita boleh melihat sama-sama untuk kita buka dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Pada ayat ini pertama sekali kita kena faham okey. Ya ayyuhallazina amanu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Okey, ayat ini menyuruh kepada kita orang berimanlah. Okey. Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang beriman. Jadi sesiapa dari kalangan kita yang sedang mendengar pada ketika ini, kita harapkan semua orang-orang beriman. Okey. Itu yang pertama. Jadi apa Allah nak suruh ni? Idza kuntum ilas salah. Kan? Apabila kamu hendak mendirikan solat ataupun kamu ingin menuju ke solat, kan? Fagsilu wujuhakum. Fagsilu wujuhakum, maka basuhlah wujuhakum. Basuhlah wajahmu. Okey. Basuhlah wajahmu. Okey. Kita pergi satu-satu. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, dan tanganmu sampai ke siku. Okey, tangan sampai ke siku. Okey, saya cuba lukis. Okey. Pertama sekali kan, kalau kita faham kat situ, basuh muka kita. Okey. Basuh muka. Okey. Yang kedua, basuh tangan. Okey, sampai sini siku. Okey. Wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum, dan sapu kepalamu. Kan? Kepala. Okey. Ini kita sapu kepala ni. Bahagian kepala. Okey. Dan wa arjulakum ilal ka'bain. Dan kedua kaki. Kan? Macam mana entah nak lukis kaki ni? Okey, ini kaki. Okey, kedua kaki. Okey. Cantik kan lukisan saya? Okey. Yang ni dalam konteks kita faham. Okey, ayat Quran ini konteks yang kita faham. Dan ini dikenali sebagai rukun wudu. Okey.
Ini dikenali sebagai rukun wudu. Okey. Tapi tahukah kita sebenarnya rukun wudu ada berapa? Okey. Rukun wudu pertama sekali jika orang tanya ada berapa? Confirm ada lebih daripada satu. Okey. Jadi seperti mana yang saya tulis yang kat sini, saya lukis ni. Ini rukun wudu. Rukun wudu. Pertama sekali tadi yang kita faham, basuh muka. Yang kedua, basuh tangan sampai ke siku. Dan yang ketiga, kita akan basuh kepala. Dan yang keempat, kita basuh kaki. Okey, kita sapu. Basuh kaki ataupun sapu. Okey. Dan ramai yang kata, Ustaz, saya rasa saya buat banyak tu. Daripada saya basuh tangan, pergelangan tangan, saya berkumur, kan? Saya masukkan air ke dalam hidung. Okey. Itu bagaimana? Tiada sebut dalam Al-Quran ke? Okey. Itu sebenarnya adalah sunat dalam berwudu. Okey. Dalam kitab fiqh manhaji ada sebut 18 sunat. Okey. Ada 18 sunat. Okey. Yang wajib, yang rukun wudu ada 6. Okey, ada 6. Okey. Jadi sekarang ni yang 18 kita tolak tepi. Yang sekarang ni kita nak cari yang 6 tu dalam ayat Quran ini. Okey, 4 dah jumpa, iaitu basuh muka, basuh tangan sampai ke siku, basuh kepala, sapu kepala dan kaki sampai ke buku lali. Okey. Dua lagi di mana? Dua lagi adalah kalau kita baca elok-elok ayat ini, idza kuntum ila solah. Ini adalah niat. Niat. Okey. Niat kat mana? Okey. Niat. Niat kan? Okey, niat. Niat. Kenapa saya buat macam ni? Niat maksudnya dekat hati. Okey. Saya cuba lukislah. Okey. Dan yang keduanya yang kita boleh lihat nak tambah daripada sini adalah ikut turutan. Okey, ikut turutan. Ikut turutan. 1 2 3 4 5 6. Okey, ikut turutan. Panggil tertib. Okey. Dan di sinilah sebenarnya kalau kita melihat rukun wudu dalam Islam, kan? Dalam ajaran kita, rukun wudu ada 6. Dan kalau kita melihat ayat Al-Quran ini, inilah kita nampak bahawasanya ayat Al-Quran ini unik. Dia datang dengan keadaan bukan literal text, tapi kita kena melihat dalam konteks tersurat dan tersirat. Tersurat dan tersirat. Okey. Apabila kita gabung antara tersurat dengan tersirat, maka muncullah rukun wuduk kita ada 6. Okey. Harapnya jelas. Okey. Jadi kalau kita boleh faham kat sini, pertama sekali idza kuntum ila solah. Jika kita nak ke solat, maka niatlah kita. Pertama sekali niat. Okey. Yang kedua adalah basuh muka. Kan? Basuh muka. Dan yang ketiga, basuh tangan sampai ke siku. Yang keempat, basuh kepala. Yang kelima, basuh kaki sampai ke buku lali. Yang keenam, tertib. Okey, jadi lengkaplah rukun wuduk kita. Okey. Jadi apabila kita faham tentang rukun wuduk ini, maka kita boleh faham keadaan kita. Jadi contohnya, seseorang itu, kita tahu dah elemen ibadah dalam wuduk ini. Kan? Rukun wuduk ini, tiba-tiba kita menjadi seorang pesakit. Tiba-tiba kita menjadi seorang pesakit, maka
kita masuk ke dalam hospital ataupun kita sakit, kita tak panik. Sebab pengalaman saya pernah berlaku, kan? Pengalaman pernah berlaku, ada pesakit yang nak berkoma tak boleh, kan? Nak berkoma tak boleh, nak berkoma juga. Nak berkoma juga. Last sekali apa berlaku? Tak solat. Last sekali macam mana? Tak solat lah. Kita pun kita terangkan, oh begitu Ustaz, rupa-rupanya berkoma ni tak wajib. Saya mati-mati wajib. Kelemahan kita adalah kita ni menjadi ikutan, menjadi ikut orang. Orang berkoma, kita berkoma. Kita tak tahu itu sunat ke wajib ke. Okey. Sebenarnya rukun wuduk ini seperti mana yang saya tulis dalam ayat Al-Quran ni, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6, dia ada sebut, kita boleh faham apa yang saya lukis sebentar tadi adalah berkenaan dengan rukun wuduk yang ada 6. Okey. Rukun wuduk ada 6. Jadi selepas ini jika kita sihat ataupun kita sakit, maka jika kita laksanakan 6 ini sahaja, maka sahlah wuduk kita. Tapi jika kita sihat, rugilah. Okey, rugilah. Orang nak bagi percuma, kan? Orang nak bagi cuma makanan. Orang nak belanja kita makanan, kan? Kita tolak, rugilah. Yang ni Allah nak belanja kita. Jadi kita ambil lah benda-benda sunat. Contohnya benda-benda sunat yang tak ada apa-apa pun untuk diri kita. Maksudnya tak ada modal pun. Contoh simpan janggut. Kan? Ni tak? Kan? Nak buat sunat benda-benda yang susah. Buat benda-benda susah jadi susahlah. Kita ambil yang senang saja. Contohnya mulakan dengan basmalah, kan? Bismillahirrahmanirrahim, ambil wuduk. Okey, konsep dia begitu. Jadi, namun kita nak ajar kat sini, rukun wuduk kita nak berkongsi pada petang ini, kita nak berkongsi kepada orang yang sihat dan orang yang sakit. Sebab apa? Apabila berlaku keadaan sukar, kefahaman inilah yang diperlukan kepada setiap masyarakat. Kan? Setiap masyarakat. Contohnya anak sakit. Ibu dan ayah yang jaga. Jadi nak berkumur. Kan? Masuk hospital tak boleh berkumur. Jadi bukan terus tak solat. Terus kepada rukun ini. Maksudnya skip lah bahagian sunat tu. Okey, itu. Yang tersurat dan tersirat. Dalam pengajian kitab kuning, kebiasaannya, kalau dulu-dulu kita belajar pengajian dalam kitab kuning, dikenali sebagai apa? Dikenali sebagai basuhan kering dan basah. Okey. Basah kering. 4 basah, 2 kering. Okey. Di sini saya tulis 4 basah, 2 kering. Okey. 4 basah, 2 kering. Macam nak pergi ke pasar pula, kan? 4 basah, 2 kering. 4 basah, 2 kering. Apa benda? Zaman berzaman 4 basah, 2 kering. 4 basah, 2 kering, kan? Macam jualan pula. Okey. Sebenarnya, ulama dulu nak memudahkan. Dia pergi kepada bahasa awam. Okey. Bijaknya ulama dahulu, dia pergi kepada bahasa awam. Mudah. Ni untuk main tersurat, tersirat. Tersurat, tersirat. Dah sekali apa benda pun tak faham, kan? Okey, masyarakat kita. Jadi ulama dulu sangat bijak. Dia ambil bahasa yang paling mudah, dia rangkumkan dalam bahasanya. Okey, jadilah yang tersurat itu 4 basah. Kan? Dan yang tersirat itu dikenali sebagai 2 kering. Kenapa basah? Jom kita pergi lihat. Muka, apabila kita berwuduk, basah. Kan? Tangan sampai ke siku, apabila kita berwuduk, maka basah. Okey, kepala. Jika kita berwuduk, maka basah. Okey, kaki pun sama juga. Jika kita berwuduk, maka basah. Okey, jadi dikenali sebagai 4 basah. Okey. Begitu konsep dia. Jadi dikenali sebagai 4 basah. Manakala yang tersurat pula dikenali sebagai 2 kering.
Dua kering. Okey, pertama sekali hati. Hati. Hati ni apabila kita ambil wuduk, kita kena basuh tak hati kita? Jangan sesekali basuh. Nak basuh macam mana? Tiba-tiba bedah ke? Basuh ke? Itu pelik. Okey. Jadi macam mana? Kita kena niat lah. Niat dalam hati je, kering je. Okey, kering. Yang keduanya adalah tertib. Tertib pun tak perlu kepada basuh. Kan? Tiba-tiba. Tertib ni macam mana Ustaz? Tertib ni macam mana? Ustaz pun termenung nak fikir. Nak buat macam mana tertib nak bagi basah? Untuk makluman, tertib pun tak basah. Okey. Jadi ulama dahulu meletakkan tertib pun dalam kategori dua kering. Jadi kita pun faham. Oh begitu rupanya. 4 basah, 2 kering. Jadi rukun wuduk ada 6. 4 basah, 2 kering. Okey, settle masalah kita. Okey. Settle masalah kita. Jadi kalau orang tanya kepada diri kita, kita pasakkan dalam diri kita, rukun wuduk ada 6. Okey. Iaitu 4 basah, 2 kering ataupun 4 tersurat, 2 tersirat. Okey. Kita pergi pula kepada bagaimana untuk kita laksanakan basuhan anggota-anggota wuduk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat yang sedang mendengar. Jadi kita nak melihat bagaimana untuk kita laksanakan basuhan-basuhan di yang basah ni. Yang kering, macam mana nak buat? Ustaz, saya nak pertama sekali rukun wuduk ni adalah niat. Jadi saya nak niat di sebelah kiri saya. Hati sebelah kiri saya ni saya nak niat. Kan? Ataupun saya nak niat kat tengah-tengah hati saya. Ataupun saya nak niat di sebelah kanan hati saya. Yang tu payahlah. Itu tak ada. Okey. Bahkan tak logik. Niat ni dia pasang niat je. Kita berniat terus masuk pasak dalam diri kita, kita nak buat sesuatu. Innama a'malu binniat. Okey. Jadi niat kita tinggalkan. Ini yang pertama. Rukun wuduk yang pertama. Kita pergi rukun wuduk yang kedua, iaitu basuhan muka. Okey. Ini gambar baby ya ni. Kecil lagi, rambut pun tak tumbuh lagi kan? Sentiasa senyum. Kan? Kejap lagi dia menangis, kan? Kalau salah ambil wuduk. Okey. Basuhan wuduk bagi bahagian muka adalah daripada titik atas sampailah ke bawah. Bawah mana? Bawah dagu ni. Bawah dagu. Daripada titik ini sampailah ke titik ini. Daripada sini sampailah ke sini. Daripada titik ini sampai ke titik ini. Inilah bahagiannya. Okey. Itu bahagian basuhan ataupun air yang perlu kena di bahagian muka. Jadi jika berlaku pada diri kita ataupun anak-anak kita tak basuh di bahagian bawah, maka wuduk itu tidak dikira sebagai sempurna. Okey. Maka kena ulangi kembali. Wuduk itu. Okey. Kalau duduk basuh macam tu saja, di bawah tak terkena air, maka itu tidak sepatutnya. Okey. Di bahagian muka. Okey, bagaimana dengan misai dan janggut? Okey, misai dan janggut. Ini kena faham juga bagi lelaki. Ustaz, saya ambil sunnah, saya simpan janggut. Simpan janggut. Jadi macam mana nak basuh janggut? Adakah belik satu-satu? Okey, tak perlu. Selati sahaja. Okey. Ambil wuduk macam tu sahaja. Okey, settle. Alhamdulillah. Bukan kata nak potong janggut setiap kali ambil wuduk. Tidak begitu. Ini belum kena faham juga kepada masyarakat kita. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah bahagian tangan. Tangan kita mesti sampai ke siku. Basuhan kita tangan sampai ke siku.
Jadi terutama sekali basuhan tangan ini kita kena berhati-hati ketika di bawah ni. Ketika kita ambil wuduk ni kadang-kadang kita tak basuh elok-elok di bawah. Lebih-lebih sekali anak-anak remaja kita. Anak-anak remaja kita. Kan? Ambil wuduk, mai lepas tangan je. Basuh tak sampai sini. Jadi disunatkan kepada kita, kita sentiasa lebihkan di bahagian tangan ni. Jangan sampai cukup-cukup je. Kan? Macam kita makan nasi lah. Makan nasi, kan? Wajib untuk kita tengah hari makan satu pinggan je. Tapi kita menambah lagi. Itu sunat lah tu. Kalau melampau-lampau jadi dia lain pula, makruh pula kan. Okey. Itu basuh pada tangan sampai ke siku. Isu sekarang ni yang berlaku adalah air paip. Dibuka air paip. Air paip tu buka, kita pun basuh siku ke tangan. Kita pergi menghala siku ke tangan. Kan? Itu isu timbul. Bagaimana? Air paip kan? Isu siku ke tangan. Boleh tak boleh? Okey. Dalam isu ini sebenarnya ayat itu membahaskan kepada kita had. Jadi ke situ pun boleh, ke sini pun boleh. Tak ada masalah. Okey. Cuma lebih sesuai dan lebih elok basuhlah daripada tangan ke siku. Okey, jika kita nak sunat, lebihkan lagi. Jika kita nak sunat, kita lebihkan lagi. Okey. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah kepala. Di bahagian kepala kita. Okey, sapu di bahagian kepala. Dalam konteks mazhab Syafi'i, minimum basuhan kepala adalah sekadar 3 helai rambut. Okey, basuhan tu. Jangan kita kira pula. Itu umat berkira. 1, 2, 3 kita berkira. 3 helai. Okey. Kan? Kita duk basuh seperti itu sunat lah tu. Alhamdulillah. Dalam mazhab Syafi'i sekadar, tapi jangan ambil sekadar. Okey. Manakala dalam mazhab Hanafi 1/4 daripada kepala. 1, 2, 3 dan 4. Dia basuh 1/4. Okey, macam kita duk buat tu kan. Sebenarnya kita niat mazhab Syafi'i, tapi dalam tak sedarnya umpama kita ambil dalam konteks mazhab Hanafi. Okey, itu basuhan kepala. Okey. Yang keempat. Dan yang kelima adalah basuhan kaki sampai ke buku lali. Okey, basuhan kaki sampai ke buku lali. Jadi kita kena basuh elok-elok. Kadang-kadang orang basuh kaki ni ataupun kenakan air di kaki ni, dia terlupa untuk basuh di bahagian ini. Dia letak air paip tu, dia tak terkena dekat ujung ni. Ini memberi kesanlah kepada rukun wudu. Maka kena basuh elok-elok. Jadi apabila kita sebut tentang rukun wudu, ada 6. Pertama sekali, kita kena faham adalah 4 basah dan yang kedua adalah 2 kering. Jika kita campur keseluruhan, maka jadilah 6. Okey, itu dalam kategori rukun wudu. Jadi untuk segmen ibadah pesakit pada petang ini, kita membicarakan dahulu pada petang ini untuk kita bahas tentang rukun wudu. Sebab apa? Sebab untuk makluman hadirin dan hadirat sekalian, ramai sebenarnya. Kita nampak benda ini sangat mudah dan simple. Sebenarnya ramai di kalangan kita. Ramai di kalangan kita. Masuk hospital ataupun sakit saja, panik. Tak boleh buat apa-apa. Kan? Tak tahu nak buat apa-apa. Sampai kan, dah sekali apa berlaku? Disebabkan wuduk tak terbuat, secara automatik solat pun tak terbuat. Ini pengalaman. Kan? Pengalaman macam mana? Pengalamannya adalah seorang pakcik ni. Dia masuk hospital, dia tak pandai untuk berwuduk. Kan? Sampaikan macam mana? Dia tak solat. Berbulan-bulan namanya. Allahu Akbar. Berbulan-bulan namanya. Dan sekali dia minta berdoa.
Dia minta orang lain berdoa. Sebab apa? Dia takut nak berdoa. Sebab dia takut tak makbul doa dia. Sebab dia tak solat. Sebab apa tak solat? Sebab wuduk tak sempurna. Wuduk tak tahu nak buat. Okey. Mengakibatkan solat tak buat, berdoa pun tak. Dan sekali suruh orang doa. Jadi Alhamdulillah ketika itu dapatlah kita ajar. Dan kegembiraan dia tu ternyata terselah. Yang dia kata Alhamdulillah, itu yang kita jumpa. Jika yang kita tak jumpa, wallahu a'lam. Kadang-kadang kita nampak benda ini sangat remeh. Sangat mudah kan? Tapi sebenarnya benda inilah yang penting untuk kita laksanakan dalam ibadah kita. Okey. Berkenaan dengan taharah kita. Yang kita fokuskan kepada wuduk kita. Okey. Itu. Jadi jika kita melihat dalam konteks wuduk pesakit ini, apabila kita melihat dalam konteks wuduk pesakit, maka berlakulah masalah-masalah yang akan timbul. Okey. Yang ni kita bicara tentang orang sihat. Bagaimana wuduk orang sihat? Bolehlah laksana dengan elok. Tapi bagaimana anggota wuduk orang yang sakit sekejap lagi, kan? Saya akan bicara sekejap lagi bagaimana wuduk orang sakit. Hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat-sahabat sekalian yang sihat, yang sakit, sama-samalah untuk bertabah dan sama-sama untuk kita muhasabah insya-Allah. Dan untuk wuduk bagi orang sakit, kebiasaan masuk hospital sahaja secara automatik akan dibalut. Okey. Kalau dia sakit sahaja secara automatik dibalut. Dibalut di tangan sini, dibalut di tangan sini, terserah. Dikenali sebagai branula ataupun drip. Okey. Dan bagaimana wuduk mereka? Okey, contohnya seseorang lelaki ataupun wanita berlaku kecelakaan di jalan raya, luka di tangan dan dibalut. Bagaimana balutan tersebut? Untuk kita ambil wuduk, bagaimana status wuduk dan balutan tersebut? Perlu kita faham. Okey. Dan sebenarnya yang tu saya tak nak cerita. InsyaAllah kita akan pergi kepada siri-siri yang seterusnya. Pada petang ini kita hanya untuk perbahasan kita lebih kepada rukun wuduk yang 6. Dalam balut-balutan nanti kita akan lebih kepada santai lagi. Kalau boleh tanyalah di ruangan komen. Kalau tak boleh saya jawab, saya tak jawab. Kalau saya boleh jawab, saya jawab. Tapi jika saya malas jawab, saya pun tak jawab juga. Okey, tak ada masalah. Kita santai-santai je. Sebab apa? Sebab isu ini sebenarnya dalam hidup kita sebenarnya majoriti kita dah belajar. Tapi kadang-kadang kita ni ada masalah. Masalah macam mana? Masalah lupa. Kan? Kadang-kadang begitulah. Okey. Jadi kami harapkan kalau sesiapa yang mendengar, sesiapa yang tidak mendengar, kalau yang mendengar itu boleh share dan sama-sama untuk ikuti segmen ibadah pesakit pada setiap hari Jumaat 3 petang insya-Allah. Boleh insya-Allah. Ada sahabat-sahabat yang ramai kat sini komen kan. Tahniah dan terus mendidik, sangat penting untuk difahami serta di-sharekan kepada semua. InsyaAllah kita akan cuba share. Kita buat yang terbaik insyaAllah. Okey, apa lagi? Salam Jumaat semua sahabat-sahabat. Okey, salam Jumaat. Kalau yang sempat solat Jumaat tadi, alhamdulillah saya ucapkan tahniah. Siapa yang sempat pergi ke pagar pun alhamdulillah tahniah pada semua. Siapa yang sempat tangkap gambar dan ke masjid pun tahniah. Alhamdulillah, sesungguhnya kita merindui sebenarnya hari Jumaat dan solat Jumaat. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada yang sudi mendengar dan yang belum mendengar, kalau boleh lepas ni jom sama-sama untuk kita ikuti segmen ibadah pesakit setiap hari Jumaat 3 petang. Hari ini kita akan bicara tentang wuduk saja. Hari-hari seterusnya kita lebih fokus lagi, kita pergi mendalam lagi tentang bicara tentang ibadah pesakit. Sebab apa? Sebab pesakit itu adalah diri kita. Kenapa saya cakap begitu? Sebab bagi orang sihat, lawannya adalah sakit. Kita tak akan sihat selama-lamanya, bahkan kita akan menemui sakit. Sakit itu kita tahu, sakit ringan ke sakit teruk, dan kita mengharapkan sakit yang ringan sahaja. Saya rasa untuk petang ini
Sekadar itu sahaja, 30 minit bersama dengan saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah itu datang daripada Allah, disandarkan pada diri saya. Kita jumpa lagi dan jom kita santai-santai dalam segmen seterusnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.